Bab 7, sukatan serakan data terkumpul. 7.1 Serakan bagian 1. Serakan. Bagi suatu set data terkumpul, Anda boleh melihat serakan dengan membina histogram dan poligon kekerapan. Terlebih dahulu, Anda perlu mengetahui selang kelas, had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas, dan kekerapan longgokan. Perhatikan, selang kelas, set data di sebelah menunjukkan tinggi dalam sentimeter bagi sekumpulan murid. Bina jadual kekerapan dengan bilangan selang kelas 5. Penyelesaiannya, kita lihat bagaimana mengira selang kelas. Saiz selang kelas sama dengan nilai data terbesar ditolak nilai data terkecil, hasilnya dibagi bilangan kelas yang dikehendaki. Jadi kita lihat daripada data ini 168 data terbesar dan 145 data terkecil. Kita tolak dan kita bagi dengan 5, kita dapat nilai 4,6. Itu bundarkan menjadi 5. Dari sini kita akan membina jadwal kekerapan. Tinggi dalam sentimeter, mewakili selang kelas, dan seterusnya kita cari kekerapan. Untuk selang kelas pertama, 145 hingga 149. Selang kelas kedua, 150 ke 154. Selang kelas ketiga, 155 ke 159. Selang kelas keempat, 160 ke 164. Dan selang kelas kelima, 165 ke 169. Supaya itu kita akan mencari kekerapan bagi setiap selang kelas. Untuk selang kelas pertama, 145 ke 149, kekerapan 2. 150 ke 154, kekerapannya 4. 155 ke 159, kekerapannya 6. 160 ke 164, kekerapannya 5. Dan akhirnya selang kelas kelima, kekerapannya 3. Seperti itu, langkah yang seterusnya kita cari had bawah, had atas, dan titik tengah. Had bawah ialah nilai terkecil dan had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Sementara titik tengah sama dengan had bawah tambah had atas dibagi 2. Jadi kita lihat penyelesaiannya daripada jadwal kekerapan. Had bawah selang kelas pertama ialah 145. Had atas 149. Begitulah seterusnya selang kelas kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sementara titik tengah diberi dengan menambah 145 dengan 149 dibagi 2, kita dapat 147 untuk titik tengah selang kelas pertama. Dan selang kelas yang seterusnya dengan kaedah yang
sama, kita dapat cari titik tengah untuk selang kelas kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selepas itu, kita akan cari sempadan bawah dan sempadan atas daripada had bawah dan had atas. Dapati sempadan bawah diperoleh dengan had atas kelas sebelumnya ditambah had bawah kelas itu dibagi 2. Sementara sempadan atas diperoleh dengan had atas kelas itu ditambah had bawah kelas selepasnya dibagi 2. Jadi kita lihat penyelesaian daripada jadwal selang kelas, had bawah dan atas. Kita lihat sempadan bawah. Lebih baik kita lihat selang kelas yang kedua, yaitu 150 dan 154. Jadi 149 tambah 150 dibagi 2 untuk sempadan bawah selang kelas yang kedua sama dengan 149. Sementara sempadan atas untuk selang kelas kedua ialah kita peroleh dengan 154 tambah 155 dibagi 2. Kita dapat 154,5 untuk sempadan atas. Jadi dari nilai ini kita boleh mencari sempadan bawah selang kelas ketiga dan sempadan atas kelas ketiga. Dengan mematikan corak ini, kita dapat mengira sempadan bawah dan sempadan atas selang kelas pertama. Corak ini kita akan ikut untuk selang kelas keempat dan selang kelas ke-5 untuk nilai sempadan bawah dan sempadan atas. Lepas itu kita lihat kekerapan longgokan. Bagi satu selang kelas ialah hasil tambah kekerapan bagi satu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas sebelumnya. Hal ini memberikan satu kekerapan longgokan dalam tertib menaik. Jadi kita sudah lihat jadwal kekerapan dengan selang kelas dan kekerapan yang diberikan. Untuk selang kelas pertama, kekerapan longgokannya ialah 2. Selang kelas yang seterusnya, kita tambah 2, 4, dapat 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 5, 17. Dan 17 tambah 3, ialah 20. Jadi ini akan beri satu kekerapan longgokan dalam tertib menaik. Kita boleh ringkaskan jadwal kekerapan bagi set data terkumpul untuk tinggi pelajar. Jadi kita sudah kira had bawah, had atas, maka kita boleh mencari had bawah dan atas untuk seterusnya. Begitu juga dengan titik tengah. Sempadan bawah, sempadan atas. Jadi perhatikan nilai tersebut. Akhirnya kita dapat kekerapan longgokan untuk set data tersebut. Jadi saya harap anak-anak paham tajuk ini.